Hai, saya Wati. Selamat datang di YouTube channel saya. Buku hari ini adalah SYT ataupun Senyum Yang Tersembunyi karya Melni, terbitan Iman Publication. Cantik dia pick up. Sebelum tu sudah baca tajuk, ada spoiler sikit. Awas spoiler sikit. Pertama sekali saya mau cakap buku ni bukan untuk saya sebab sepanjang pembacaan saya rasa macam saya tidak enjoy bacaan saya kali ini sebab saya geram, saya marah, saya menyampah dengan watak utama iaitu Adlina. Dia ada 2 timeline tau. Daripada prolog tu dia masa kini, umur dia dalam 28 tahun, nanti dia akan flashback sekejap masa umur dia 15 tahun, PT3. SYT ni mengisahkan seorang gadis bernama Adlina, merupakan anak bongsu kepada Puan Azura dan juga Encik Lokman. Adlina ni dia ada seorang abang nama dia Azlan. Azlan ni merupakan anak emas kepada Puan Azura sebab dia bijak dan di mata Puan Azura, Azlan sangat sempurna. Puan Azura sayang sangat dengan si Azlan ni lah. Sampai selalu banding bezakan antara Azlan dengan Azlan dengan Adlina. Kalau anak dibanding bezakan ni mestilah anak yang macam kurang sikit tu dia macam terguris perasaan, terluka hatinya, terkecil hati, merajuk. Tapi apakan daya, Adlina teruskan hidup dengan mak dia yang macam gitulah. Satu hari, bila Azlan sama belajar, dia masuk matrikulasi, tiba-tiba dapat phone call Azlan kemalangan jalan raya dan meninggal. Puan Azura jadi tak betul lah anak kesayangan dia meninggal kan. Start daripada situ, Encik Lokman membuat keputusan untuk balik kampung dan pindah di kampung lah, tinggal di kampung. Itu kisah lain. Kisah Adlina pula, dia ada seorang kawan rapat bernama Nabila. Lepas tu seorang classmate yang selalu kacau dia nama dia Haziq. Tiba-tiba satu hari pelajar India pindah sekolah dia orang, nama dia Raymond. Jadi dia orang start berkawan. Fast forward beberapa tahun kemudian, Adlina jumpa balik dengan Raymond dan macam mana dia orang settlekan masalah dia orang tu, kita nak baca lah, okay? Saya tak mau cakap banyak sangat macam buku ni sebab takut, okay? Tapi daripada baca buku ni, moral of the story ni daripada saya punya point of views, okay? So dalam buku ni dia mau cakap kan tadi saya cakap mak Adlina ni jenis yang banding bezakan anak, lepas tu macam sayang Azlan lebih. Saya rasa lah penulis mau cakap macam seteruk mana pun ibu bapa kita, sejahat mana pun ibu bapa kita, diorang still ibu bapa kita. Okay, seterusnya adalah lepas baca buku ni saya rasa lah, saya macam fikir jugalah kan, macam sebenarnya diri kita sendiri yang tentukan kebahagiaan diri kita. Maksudnya kan macam ni, diri kita sendiri yang tentukan kebahagiaan kita, bukan orang lain, bukan jiran sebelah, bukan ibu bapa kita, bukan adik-beradik kita, bukan sepupu sepapat kita, bukan best friend kita, bukan rakan sekerja kita, tapi diri kita sendiri. Contoh, macam Adlina, dia stuck dalam masa lalu sebab dia stuck dengan mak dia yang banding bezakan dia dengan arwah Azlan. Lepas tu dia stuck dengan masa lalu yang mak dia masih tak habis-habis tak suka dengan hobi dia yang dia suka berkarya. Melukis, seni lukis. Mak dia walaupun umur dia 28 tahun kan, still cakap yang hobi tu buang masa. Hobi melukis tu tak guna. Hobi melukis tu akan mengganggu kerja Adlina. Tapi sebenarnya dia macam hobi lah kan, dia takkan ganggu pun lah. Macam Adlina cakap lah, takkan ganggu pun dia kerja-kerja sebab kerja lah. Hobi lah macam itu. Tapi mak dia still macam tak payahlah buang masa macam itu. Jadi itu masalah Adlina. Jadi sebab asyik dibanding bezakan, dia rasa sedih, dia rasa diri dia tidak worth it, tidak berguna macam mana arwah abang dia kan. Jadi bila kita rasa diri kita tidak worth it, tidak berguna, kalau kita tidak ubah cara kita pandang diri kita sendiri kan, sampai ke akhir hayat nantilah kita akan rasa sedih macam gitu. Macam I am not worth it, aku ni bukan siapa-siapa. Kalau kita fikir benda tu dan buat kita sedih, so kita akan sedih sampai bila-bila, kita akan terluka sampai bila-bila. Jadi saya rasa kita kena ubah semua benda tu. Masa lalu kita fokus kepada masa kini dan masa hadapan. Like keep moving forward. Bukan macam sekarang
Lepas tu masih macam tertoleh masa lalu. No. Saya ni jenis yang kalau saya baca buku, tak kisahlah buku apa, saya akan kongsikan just snippets ataupun apa-apa part yang saya rasa macam amazing ataupun apa-apa part yang menarik dalam buku tu kan, saya akan sharekan dengan Umi lah. Saya cakap dengan Umi hari tu pasal Mak Adlina lah, macam sajalah kan kita want to dia pendapat macam mana kan. Jadi saya cakap lah yang Mak Adlina ni pilih kasih, Mak Adlina ni lebihkan si Azlan. Jadi yang satu bab yang saya cakap dulu ni, dia kata mak dia macam tak pernah kisah pasal Adlina sebab mak dia tak tahu yang dia berkawan dengan siapa, apa kejadian dia di sekolah, Haziq tu macam mana dulu zaman sekolah, Raymond tu macam mana di dalam kelas. Jadi saya cakap lah dengan Umi, dulu bukan masa sekolah dulu kakak macam balik sekolah kadang benda-benda saya rasa macam boleh dicerita. Contoh, tadi PJ main suka gini-gini. Contoh, tadi tolong Cikgu Ailin kemas buku di bilik buku teks. Contoh, tadi kami belajar eksperimen gini-gini. Tapi saya jenis yang saya akan cerita dengan Umi, kalau dalam satu hari tu mesti akan ada satu atau dua cerita saya akan kongsi. Jadi saya cakap lah dengan Umi macam kenapa dia tak initiate untuk cerita benda-benda gitu dekat mak dia kan, sebab dia tahu mak dia tak akan ambil peduli. Maksudnya mak dia tak akan tanya, okay hari ni sekolah macam mana. Lepas tu Umi cakap, yelah mungkin dah bertahun dia hidup macam tu, dah sampai form 3 pun kan. So dia rasa malas untuk bercerita, untuk buka mulut sebab dia masih ada lagi rasa terluka sebab mak dia tak pernah ambil tahu pasal Adlina. Umi cakap dia tawar hati, dia rasa macam tak apalah, tak cerita pun tak apalah sebab kalau aku cerita pun mungkin belum tentu mak nak ambil tahu, belum tentu mak nak dengar. Mungkin kalau dia cakap pun mungkin reaction mak dia macam Lagi satu, untuk makanan. Adlina, dia suka makan tom yum putih. Arwah Abang Azlan dia pula suka makan asam pedas. Jadi, Puan Azura ni selalu masak asam pedas masa Arwah Azlan ada. Sampai Arwah Azlan tak ada pun dia still masak asam pedas. Jadi, dia mau cakap macam daripada remaja sampai dia 28 tahun, mak dia tak pernah tahu apa makanan kegemaran Adlina. Tapi orang luar pula tahu apa makanan kegemaran Adlina. Kan yang sudah umur 28 tahun kan, sudah bekerja ya. Kenapa lah tak macam pergi sebelum sampai rumah tu singgah kedai ke beli bahan-bahan untuk masak tom yum putih di rumah. Ataupun pergilah singgah tapau mana-mana tom yum putih lepas tu makan di rumah. Macam makan tom yum putih sejak bila? Mak cakap lah sejak dah kerja ni makanan favourite. Macam kau buat-buat lah kau macam tepat tu Adlina meletup tau. Dia cakap dengan mak dia yang dia tak pernah mahu jadi engineer macam itulah. Dan dia macam dia rasa terbeban sebab dia kena ikut cakap parent dia untuk tunaikan hasrat yang hampir terkubur sebab arwah Azlan tak ada kan. So dia macam Adlina lah yang kena ambil tugas untuk membahagiakan, menggembirakan ibu bapa dia. Tapi bab yang ni tak tahulah, susah mau cakap. Sebab tapi sepatutnya kita perlulah kan gembirakan ibu bapa kita, bahagiakan ibu bapa kita, banggakan ibu bapa kita. Untuk macam kes Adlina ni, orang lain mungkin akan macam alah, kalau mak aku dah selalu benda-benda gitu, kalau aku dah kerja, aku keluar je dalam rumah. Kan orang akan fikir macam tu. Buat apa aku nak berbakti ataupun buat apa aku nak membahagiakan, menggembirakan orang yang telah buat childhood aku terluka, childhood aku tidak seronok. Mungkin untuk yang ini setiap orang ada pandangan dia yang berbeza, setiap orang ada pandangan masing-masing. Tulis. Bayangkan buku setebal ini, tapi sebanyak ini, setebal ini, Adlina asyik. Bagi saya sangat negatif. Dia macam stuck dengan masa lalu, lepas tu macam nak blame orang lain, kenapa dia jadi macam gitu, blame orang lain kenapa dia tidak happy. Tapi macam saya cakap tadi, kita sebenarnya yang bertanggungjawab ke atas diri kita, sama ada kita mau gembira, kita mau sedih, ataupun kita mau hidup kita penuh dengan warna-warni, ataupun kita mau hidup kita penuh dengan kesuraman. Kita yang boleh tentukan, bukan orang lain. Sebab kalau orang lain pun macam dalam buku ni, Raymond ada, Zahara ada, tapi tak boleh tolong Adlina. Adlina still macam, dia still dengan
dengan past tu, dengan masa lalu dia yang macam macam tu. Saya suka Zahara sebab dia call friend, dia macam jumpa dengan si Adlina macam babe beritahulah, kita kan best friend, like apa yang buat you macam gini, ceritalah. You ni kita dah kawan lama babe, tapi I tak tahu apa-apa pasal you, ceritalah sikit pasal diri you, pasal family you. Saya tak enjoy baca buku ni. Saya rasa macam cepatlah habis. Cepat Adlina, bilang lah kau nak berubah di Adlina. Adlina, bilalah kau nak ni macam tengok daripada sudut yang lain, macam itu. Bayangkanlah setebal ini, saya macam ish dengan Adlina, tapi macam senipis ini, saya macam, okay Adlina, okay bagus, good girl, keep it up girl. Macam yang dog ears ni, yang saya lipat-lipat ni, adalah antara quotes ataupun scene-scene yang saya rasa macam, ataupun macam kalau scene yang macam cute, macam, macam gitu. Muka surat 30. Manusia sangat mudah melemparkan kata-kata yang dianggap gurauan tanpa memikirkan kesan daripada setiap bait perkataan itu kepada si penerima. Usikan Nabila dirasakan seperti telah mengelar kulitnya dengan pisau bergerigi. Bukannya Nabila tidak tahu tentang rasa rendah diri Adlina kerana berat badannya. Pada masa yang sama, ejekan Haziq dirasakan macam ada garam yang disapu atas duka sedia ada. Pedih dan ngilu. Scene dia dengan mak dia. So agak banyak jugalah dog ears kat situ. Okay, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton dari awal sampai habis. Bye.